Hello, my name is Pengiran Nurshazuna binti Per Muhammad Saleh, and my metric number is BA18271189. We are group number 11, and our group name is Six Unpaid Lawyers. As our group name suggests, we are a group of six members, and they are Amira binti Ibrahim, Lenny Sambial, Janita binti Manap, Dayanku Syahdatul Izzah binti Per Muhammad Shah, Anis Shazanah binti Yunus, and Pengiran Nurshazuna binti Per Muhammad Saleh. Today, for our presentation, our topic will be on isu bayaran royalti kepada waris seniman tanah air Tan Sri P. Ramlee. In this presentation, we will be talking about isu bayaran royalti, sambungan kes, jenis akta yang terlibat, cadangan tindakan, and kesimpulan kes. Nama saya Amira binti Ibrahim BA 1811074. Isu pembayaran royalti. Royalti adalah bayaran yang dibayar oleh pihak pemegang lesen kepada pihak pemilik lesen. Bayaran royalti bagi filem Tan Sri P. Ramlee yang dituntut oleh seorang waris daripada keluarga Tan Sri P. Ramlee iaitu Gunawan Nasir yang berumur 39 tahun. Gunawan Nasir ialah cucu Tan Sri P. Ramlee dan beliau adalah anak pertama daripada anak P. Ramlee yang bernama Allahyarham Muhammad Nasir dengan isteri pertama Mariati Abdul Rahman. Tengku Muhammad Nasir bin Tengku Zakaria itu anak kandung Tan Sri P. Ramlee adalah seorang komposer, pemuzik, pelakon dan penyanyi. Beliau adalah ayah kepada Gunawan. Tan Sri P. Ramlee mempunyai ramai anak angkat dan anak tiri, tetapi beliau mempunyai dua orang anak kandung iaitu Nasir dan Arfan. Gunawan mempunyai 7 adik-beradik berlainan ibu yang layak menerima pembayaran royalti kerana mereka pernah menerima bayaran royalti daripada Badan Pelindung Hak Cipta Muzik Malaysia atau dikenali sebagai MACP. Gunawan bagaimanapun meminta kerajaan untuk masuk campur dalam pembayaran royalti filem yang selama ini diurus oleh produksi Shaw Brothers kepada waris yang berhak menerima pembayaran royalti tersebut. Bayaran yang pernah diterima oleh waris Tan Sri P. Ramlee adalah bayaran untuk lagu Tan Sri P. Ramlee sebanyak RM200,000 daripada MACP dan bukan daripada filem P. Ramlee yang diurus oleh produksi Shaw Brothers. Antara waris yang berhak menerima bayaran royalti adalah anak kepada Nasir P. Ramlee, 3 orang dengan bekas isteri pertama iaitu Gunawan, Gunina dan Gurnanisha Shah. 2 lagi anak dengan Rashidah Jaafar iaitu Natasha dan Najwa, dan 2 lagi anak dengan Surya iaitu Zaidi dan Zakaria. Bayaran royalti dituntut atas sebab waris berhak menerima pembayaran royalti daripada filem P. Ramlee yang diurus oleh produksi Shaw Brothers. Hal ini kerana produksi Shaw Brothers telah mengaut keuntungan yang tinggi daripada filem P. Ramlee. Isu berkaitan dengan pembayaran royalti disambung oleh DK Sadatul Izzah binti PG Muhammad Shah. Assalamualaikum and hello. My name is Dayanku Syahdatul Izzah binti Pengira Muhammad Shah. My matrix number is BA1817039. I will be continuing the issue of P. Ramlee's royalty. After the death of Tan Sri P. Ramlee in 1973, an issue had occurred that involves between the families of Tan Sri P. Ramlee and the Shaw Brothers studio. On 2011, Tan Sri P. Ramlee's family had brought up the issue regarding the royalty that they claim, but unfortunately, they have not been paid by the Shaw Brothers, even though they have gained a lot of income through numerous amounts of P. Ramlee's work. Shaw Brothers is one of the biggest production company in Hong Kong and was established in 1958 by 2 siblings whose names are Runmi and Runrun Shah. Their company had controlled and dominated all of the creative industry in Tanah Melayu. In 1948, P. Ramlee had joined the Malay Film Production, which is another company that is owned by Runmi and Runrun Shah, where all the films and all of the other works of P. Ramlee and even himself are belong to the company. Gunawan Nasir had stated that
Him and the family members received only around 200,000 RM from Music Artwork Copyright Protection (MCP) for P. Ramlee songs. The money has been divided into 8 according to the Faraid system. Unlike P. Ramlee songs, Gunawan and the other family members did not receive any royalty money from the films that P. Ramlee had directed and acted in. Dato Hamzah Muhammad Qasim, a lawyer who's representing P. Ramlee's family, had said it was only appropriate that a certain amount of money should be paid to the family members as a token of payment, and therefore he's helping the family to regain back the claim of the royalty films that is truly theirs. Gunawan mentioned that if they owned the rights to the P. Ramlee's royalty films, he was hoping that the Shaw brothers would give the rights that they never received before. However, it is learned that the Cross Media Group had paid the Shaw brothers several millions of ringgit for the rights to air P. Ramlee's movie for over 3 years. So Dato Hamzah suggests the government to hold a talk or discuss with the Shaw brothers regarding this situation, but nothing happened. So the next presenter, Leni Sembiel, will be explaining about the jenis akta. Terima kasih kepada rakan pembentang. Sebelum itu saya memperkenalkan nama saya Leni Sembiel dengan kad metrik BA 181610104. Hari ini saya akan membentangkan jenis akta yang terlibat selaras dengan undang-undang yang ada di Malaysia, yaitu Akta 332 merupakan akta hak cipta pada tahun 1987. Suatu akta bagi membuat peruntukan yang lebih baik dalam undang-undang berhubung dengan hak cipta dan bagi perkara yang lain yang berkaitan. Seterusnya, akta ini menyatakan bahawa bayaran royalti yang diuruskan hanya untuk tertakluk kepada tempoh 50 tahun sahaja, iaitu selepas komposer ataupun penulis lagu meninggal dunia untuk diagihkan kepada pewaris. Akta Hak Cipta pada tahun 1987 ini menyatakan status hak cipta bagi siaran TV dan filem sehingga 50 tahun selepas filem tersebut ditayangkan maupun diterbitkan. Jadi menurut akta ini, bayaran royalti ke atas filem P. Ramlee akan dikirakan tamat pada tahun 2023. Setakat itu sahaja pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih. Saya pasingkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, saya Anisha Zana binti Yunus dan saya akan membentangkan berkenaan cadangan tindakan. Menurut Akta Hak Cipta 1987, Seksyen 20 dan 22, status hak cipta bagi siaran TV dan filem ini adalah sehingga 50 tahun selepas ia mula ditayangkan atau diterbitkan. Pemilikan karya seni arahan Allahyarham P. Ramlee ini yang dipegang oleh Shaw Brothers, dia telah melepasi tempoh tamat iaitu 50 tahun daripada tarikh karya diterbitkan iaitu pada Jun 2020. Shazali yang merupakan anak kepada P. Ramlee ini, dia telah menerima bayaran royalti dari MACP iaitu Badan Perlindungan Hak Cipta Karyawan Muzik Malaysia, namun ianya akan tamat pada tahun 2023. Beliau ini mengesah agar kontrak royalti beliau dapat disambung lagi bagi membantu kos sara hidup beliau dan keluarga. Pengurus Besar MACP, Encik Chan, dia mencadangkan pindahan akta baharu bagi pewaris P. Ramlee ini untuk menerima bayaran royalti yang lebih lama. Mengikut tempoh bayaran royalti di luar negara, ia boleh menjangkau sehingga 75 tahun selepas tempoh komposer meninggal dunia. Seterusnya, Finas juga sedang usahakan cara mengutip sumbangan hasil daripada tayangan semula filem hitam putih bagi membantu waris ini untuk meraih pendapatan. Menurut Encik Zakaria,
beliau bersama timbalannya, Datuk Norman Abdul Halim ini, masih dalam proses menyiapkan kertas kerja untuk dibentangkan kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia, iaitu Datuk Saifuddin Abdullah, bagi mendapat kelulusan. Inisiatif tersebut adalah bertepatan dengan objektif program Ziarah Finas Prihatin 2.0, di mana ia akan memberi bantuan kepada penggiat seniman dan seniwati yang menabuh jasa dalam dunia hiburan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Miss Sania serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Jonita Manap, BA 18110312. Saya akan membentangkan poin yang terakhir, iaitu kesinambungan ataupun kesimpulan kes. Okey, isu bayaran royalti terhadap pihak pewaris Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini pernah menjadi satu topik panas bualan media sosial. So, apakah itu royalti? Okey, royalti ini merupakan satu jenis pembayaran di mana ia berfungsi untuk membeli hak, bertujuan untuk menggunakan harta orang lain. Okey, royalti ini datangnya daripada perlesenan. Royalti ini berfungsi untuk mendapatkan izin daripada pemilik, bertujuan untuk memiliki, mendapatkan, menghasilkan, mencipta ataupun menggunakan sesuatu yang telah dicipta oleh individu lain. Okey, seterusnya dalam kes ini, pewaris Allahyarham telah meminta bayaran royalti daripada pihak Shaw Brothers. Adakah ini munasabah ataupun layak disuarakan? Okey, baiklah, seperti yang kita sedia maklum, kesemua karya-karya lagu maupun filem Allahyarham sememangnya berada di bawah perlindungan Akta Hak Cipta 1987. Okey, dalam akta ini, apa-apa sahaja karya yang dilindungi ataupun diuruskan hanya tertakluk kepada tempoh 50 tahun sahaja setelah kematian pengkaryanya. Menurut kiraan, perlindungan ke atas karya-karya milik Allahyarham akan tamat pada tahun 2023, iaitu 50 tahun setelah kematiannya pada tahun 1973. Okay, namun begitu, terdapat pelbagai andaian serta spekulasi yang boleh diungkapkan berkaitan dengan kes ini. Okay, bagi pendapat yang pertama, dinyatakan bahawa sebenarnya waris-waris Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sepatutnya tidak mempunyai sebarang keperluan untuk menuntut royalti ataupun apa-apa bayaran daripada pihak Shaw Brothers. Okey, kenapa? Okey, hal ini demikian kerana semasa Allahyarham bekerja di bawah syarikat Shaw Brothers pada ketika itu telah pun dibayar oleh syarikat yang merupakan majikannya. Peruntukan daripada syarikat Shaw Brothers bermula daripada filem arahannya yang berjudul Bujang Lapuk pada tahun 1957. Okey, nilai peruntukan bagi setiap filem yang diterbitkan ini adalah sebanyak RM30,000. Peruntukan ini termasuklah kerja-kerja lakonan, pengarahan, penulisan skrip serta mengubah lagu. Ini juga termasuklah gaji Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada masa itu. Jumlah sebanyak RM30,000 bukanlah satu nilai yang kecil pada ketika itu. Okay, next, kontrak ini telah pun ditandatangani oleh Tan Sri P. Ramlee pada ketika itu, iaitu sebelum bermulanya penggambaran serta penerbitan filem Bujang Lapuk. Boleh disimpulkan bahawa melalui pendapat ini, isu bayaran royalti daripada pihak waris P. Ramlee terhadap syarikat Shaw Brothers tidak patut wujud. Hal ini kerana Allahyarham telah dibayar pada ketika itu. Seterusnya, pendapat yang berbeza pula timbul terhadap hak kepemilikan lagu-lagu yang direkodkan ke piring hitam melalui syarikat perakaman EMI. Okay, difahamkan bahawa lagu-lagu yang berada di bawah syarikat ini sememangnya mempunyai bayaran royalti. Okay, bayaran royalti ini telah pun dibahagikan kepada kesemua waris-waris P. Ramlee. Bayaran royalti yang telah diterima daripada MSCP adalah sebanyak RM200,000.
Setiap individu menerima jumlah bayaran royalti sebanyak RM25,000. Okey, persoalannya di sini. Adakah waris P. Ramlee ini wajar untuk meminta bayaran royalti daripada pihak Shaw Brothers? Okey, kumpulan kami berpendapat bahawa tuntutan ini adalah tidak wajar mengikut spekulasi yang telah diutarakan. Okey, namun begitu, kami juga berpendapat bahawa waris-waris Allahyarham perlulah diberikan sumbangan yang juga boleh berupa kewangan. Okey, kewaris P. Ramlee haruslah dibayar, tetapi ianya bertujuan sebagai tanda penghargaan ke atas karya-karya yang telah dicipta ataupun dihasilkan oleh Tan Sri P. Ramlee. Sumbangan ini bolehlah disebut sebagai sagu hati daripada pihak yang terlibat kepada waris-waris beliau. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.